A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa izastunfirtum fanfiru, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tunggu babo ada orang-orang tanggung jawab markas, orang-orang tanggung jawab masjid, jakat, orang-orang kedai benago. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, pertamanya syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan kurniaan yang Allah beri pada kita. Allah beri pada kita kehidupan dan Allah beri rezeki pada kita. Allah mudahkan urusan dalam kehidupan kita. Dan Allah beri kepada kita satu nikmat yang besar, iaitu nikmat agama, nikmat Islam. Seluruh dunia orang kecek mengenai Islam lah ni. Orang tahu belaka bahawa Islam adalah agama yang benar. Dan ada satu orang saintis daripada Israel, dia kata orang duk gagam mengenai sejarah dunia. Orang tu dah soho, orang ni dah soho dengan agama pegangnya masing-masing. Tapi dia kata semua sejarah orang duk soho atas dunia ni, semua sejarah orang Islam belaka. Kita nak kata apa dia kata, kita sebut Abraham kepada mereka. Ibrahim ni orang Yahudi duk soho dengan mereka. Maka Ibrahim ni kata dia adalah seorang Muslim. Orang duk soho mengenai Nabi Musa, dia kata Moses. Orang Yahudi duk soho dengan Nabi Musa. Orang Yahudi juga duk soho dengan beberapa orang Nabi, daripada Nabi Israel, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Mereka semua adalah orang Islam, kata dia. Orang soho dengan Solomon, dia kata Raja Sulaiman. Raja Sulaiman tu di sisi orang Islam dia adalah Nabi Allah. Dia orang Islam juga, dia kata. Orang dia soho dengan Isa Al-Masih. Orang dia soho di kalangan Kristian, kata dia ni anak Tuhan. Tuhan yang ketiga. Di sisi orang Islam, Isa itu adalah Nabi Allah, Rasulullah juga. Dan dia adalah orang Islam juga. Jadi orang gagal tahu mana pun, semua dunia ni sejarah orang Islam belaka. Dan laluan kehidupan yang kita lalu ni pun, laluan yang Allah buka ni adalah laluan untuk agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Maknanya kalau kita nak pegang ni adalah agama yang benar, dan tidak ada yang benar yang lebih pada Islam. Cuma tinggal laginya kita ni panggil main-main dalam agama. Sikit keimanan kita kepada Allah. Lebih lagi kita ni di ujung dunia. Orang kata ujung dunia lah. Allah Ta'ala bagi ilmu pada Nabi Adam AS, teknologi yang hebat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar pada Nabi Adam semua asma' sekaliannya. Kata ahli-ahli cendekiawan, dia kata semua Allah ajar pada Nabi Adam ni
Sehingga kemampuan yang ada pada Nabi Adam ni dia boleh kontrol semua alam. Bahkan ada ilmu-ilmu yang diwarisi di belakang-belakang dia daripada ilmu Nabi Adam juga, manusia boleh terbang. Manusia boleh ambil tenaga-tenaga daripada bumi, elektrik daripada bumi, boleh ambil tenaga elektrik daripada awan, boleh ambil macam-macam tenaga yang ada di sekeliling kelalaian kita. Cuma ilmu tu kau lisuh, kau kurang siapa zaman kita. Cuma zaman kita ni dia timbul pengajian baru daripada teknologi. Allah ajar pada Nabi Adam juga. Jadi semua tu benda sudah ada di alam kita ini, tinggal laginya kita usaha kepada Islam. Semua benda Allah Ta'ala buat tu, innamad dunya khuliqat lakum. Allah buat dunia untuk kamu. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Kamu dibuat untuk akhirat. Kamu ingat masa ngaji golok dulu? Baba Jimeh dia ajak masa duk tarikh pok kita budak-budak afi golok. Dia kata buat demo ni ngaji lah, wi pandai Quran. Ngaji wi pandai Quran. Kapal tubel orang buat widah. Dan orang belajar dah jadi reba kapal tubel. Mana bahagian reba kapal tubel, bahagian buat kata orang buat dak buat belakang dah. Buat demo je naik dia. Wah, belajar Quran wi pandai, naik kapal tubel. Mudah ya. Orang buat belakang dah. Makin je dunia ni, orang fikir belakang dah. Jadi tinggal laginya kepada buat demo ni, fikir mengenai lagu mana Quran yang ada dalam diri buat demo. Demikian juga agama masuk dalam diri buat kita. Mana kalau kita kira kerja dunia ni, orang fikir belakang dah. Tinggal laginya lagu mana kita fikir agama ni ada dalam diri kita. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala telah buat dalam kehidupan kita ini, Allah buat dua unsur. Satu unsur daripada unsur-unsur rohani dan satu unsur daripada unsur-unsur fizikal dan keduniaan. Dan kita ni banyak kena tipu kepada unsur dunia. Banyak kena tipu kepada unsur nafsu. Kita alas itu. Sedangkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita nyek nafsu tu. Benar alik Allah. Jangan benar alik nafsu. Allah buka juga keperluan-keperluan dunia kita ni, Allah buka. Allah bagi. Kalau kita minat ke gapo dalam dunia ni, mana-mana hak kita minat atas dunia ni, lapai kagak hak kita disebut dalam ayat yang mencabar keimanan kita tu. Bapak-bapak kita, anak-anak kita, isteri kita, waris-waris kita, tanah ladang kita, semua benda ada tu mengalahkan kita daripada Allah. Tapi Allah cabar buat kita ni, Allah cabar kecintaan, kasih sayang kamu pada semua benda tu. Kalau kamu duk kacih hak tu kepada lapai perkara tu, keimanan kita tak lepas lagi. Dan keimanan kita tak sapa. Daripada tu Allah buka, walaupun kasih kepada harta benda, Allah buka, bukan tak boleh ambil langsung. Allah buka untuk kita guna pakai. Tanah lada, harta punya, kenderaan yang baik, isteri. Isteri Allah buka, walaupun kalau kita kira isteri ni melalaikan, tetapi Allah buka dia supaya adanya perkahwinan. Boleh sepatutnya. Nanti nak orang mana nanti ambil denu lah. Ambil di akhirat. Dan dunia ni pada mana ada lah. Tuan-tuan hadirin sekalian, kita teringat cerita Bahlul. Bahlul ni dia satu orang yang dipanggil orang gila di zaman kerajaan Harun Ar-Rasyid. Bahlul ni dia duduk atas wakaf kubur. Tempat tidur dia ni atas wakaf dalam kubur. Dan orang tahu bahawa Bahlul ni orang gila.
Oh gila. Duk gitu ya dia. Tak ada keluarga, tak ada apa-apa. Dia ada tukar sepotong, waktu tukar. Dan dia ni Allah guna untuk tegur Harun Ar-Rasyid, raja pada masa itu. Pernah satu ketika Harun Ar-Rasyid ni lalu ke kawasan dia. Dia bertubik daripada kubur tak dia duduk ni. Dia panggil ya Harun, ya Harun, ya Harun. Jadi Raja Harun Ar-Rasyid ni dengar Bahlul panggil dia. Dia berhenti kuda dia dengan meteri-meteri dia, dengan pegawai-pegawai dia, orang besar-besar dia. Maka kata Bahlul, wahai orang gila, aku nak beri nasihat pada kamu. Maka kata Harun Ar-Rasyid, siapa dia sebenarnya gila? Awak gila ke saya gila? Dia kata kepada Raja Harun Ar-Rasyid, wahai orang gila. Jadi kata Bahlul, kamulah gila. Kamu sedang menghiasi dunia kamu, sedangkan akhirat menunggu kamu dia. Jadi hodok kaca, hodok bersungguh-sungguh ni hanya kepada dunia, sedangkan tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Raja Harun Ar-Rasyid turun daripada kuda dia. Sedap dengar perkataan Bahlul ni. Maka kata dia, tambahlah untuk aku nasihat. Tambahlah untuk aku nasihat. Maka kata Bahlul, sesungguhnya alam kubur ni tempat persinggahan pertama kita untuk menuju akhirat. Dan di sana kita nak pergi alam kubur ni, kena ada persediaan kepada negeri akhirat, alam kubur. Allah, Raja Harun Ar-Rasyid terima kasih pada dia. Maka kata dia, wahai Bahlul, kamu ada hajat ke tak dengan saya? Ada nak minta gapo? Kata Bahlul, saya nak 3 perkara. Boleh, kata saya boleh tunai. Maka kata Bahlul, saya nak umur saya ditambah, nak umur panjang. Allah, Harun Ar-Rasyid kata, la aqdir, bukan kemampuan saya. Bukan saya. Nak uwi umur demo ni. Saya mau umur tak tahu bila tak. Minta umur. Yang kedua kata dia, kalau kamu tak lebih umur pada saya, makna saya ni boleh mati bila-bila. Gini dia kata, kamu pisahkan saya daripada malakul maut. Jangan berjumpa dengan malakul maut. Malakul maut jangan ambil nyawa saya. Gitu. Kata Harun Ar-Rasyid, la astati'. Bukan kemampuan saya juga. Saya tak mampu nak buat tu. Kalau gitu dia kata, kalau tak boleh yang kedua, saya nak minta dengan kamu beri pada saya syurga di akhirat. Nak minta syurga pula. Harun Ar-Rasyid kata, bukan kemampuan saya juga. Bukan hak saya. Maka kata dia, kalau kamu tak boleh beri benda ni pada saya 3 perkara ni, kamu bukan raja dia. Kamu hamba Allah. Kamu hamba. Jadi hamba. Saya tak berhajat pada hamba. Tak berhajat pada makhluk. Saya berhajat pada Khalik. Untuk kedudukan yang Allah beri, adanya satu orang gila yang boleh bernasihat pada raja. Oleh juga ada orang gila-gila gitu. Dia boleh nasihat. Tidak dia nak nasihat ke raja dah. Dia kita tak berani. Mesti dah. Nah, Allah buat ada orang-orang yang biasa itu. Allah jadikan mereka untuk nasihat kepada orang besar-besar. Dan benda ni tidak mustahil. Allah jadikan dalam kehidupan kita penasihat-penasihat yang boleh nasihat pada kita dengan cara-cara dia. Ada satu orang alim, Nu'man, orang alim besar. Dia jalan dengan jubah dia masuk dalam kedai. Tiba-tiba nampak satu orang budak nak litah lopok air. Maka kata dia, wahai anak, berhati-hati kamu. Berhati-hati kamu dalam jalan kamu takut jatuh dalam lopok air. Kena beringat bakat teropoh tu. Maka budak tadi lenggok tanya, siapa dia tuan ni? Maka kata dia, saya Nu'man. Orang dia panggil Nu'man pada saya. Orang dia kata, Nu'man imam besar, dia kata. Nu'man imam besar tu kau.
Ada imam besar pada masa itu bukan imam besar masjid dah. Imam besar pada masa itunya orang alim merujukkan umat. Maka kata dia, berhati-hati wahai imam, berhati-hati kamu kerana jika kamu tidak berhati-hati, kamu jatuh dalam neraka. Saya jatuh dalam lubuk air ya. Awak jatuh dalam neraka. Itu nasihat satu budak pada suatu ulama besar, memberi peringatan. Tidak mustahil Allah jadikan semua alam ini memberi nasihat bagi kita. Allah jadikan alam semua ini untuk memberi nasihat bagi kita semua. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, sesungguhnya apa yang Allah SWT atur dalam kehidupan kita ni adalah satu kehidupan yang sangat baik. Dan kita kena jadi orang yang syukur kepada Allah SWT. Hamba ucap tahniah pada penduduk Jakan kerana tuan-tuan telah didatangi oleh kumpulan Tok Guru. Bapa-bapa mari. Tuan-tuan, kalau kita pergi pondok boleh jumpa sore ya Tok Guru. Tapi mari di Jakan ni boleh jumpa puluh-puluh orang Tok Guru. Allah, Masya Allah. Berhimpun Tok Guru. Kalau kita melih kami 16 ekor tu tak ada lagi. Ya, kita ingat Tok Guru. Ada sore Tok Guru tu gamah ada. Tapi bukan makna tu. Amanah ayat bahawa ini hadiah Allah Ta'ala kepada tuan-tuan penduduk Jakan. Berhimpunnya para alim ulama, berhimpunnya orang-orang ahlillah, orang-orang masa di jalan Allah. Perhimpunan agama, perhimpunan menjemput rahmat Allah Ta'ala. Perhimpunan yang mendatangkan kebaikan kepada seluruh masyarakat kita. Jadi satu keberuntungan. Bumi tempat hak didatangi oleh para alim ulama, bumi tempat disebut padanya zikrillah. Bumi itu sendiri dia ayat kepada bumi sebelah dia. Dia kata ada di belakang, atas belakang awak orang menyebut nama Allah hari ini. Bumi itu ayat tanya bumi sebelah dia. Maka bumi hak sebelah dia hak tidak menjadi tempat jijaknya para alim ulama tadi, bumi itu mengeluh rasa kekurangan, rasa rendah diri. Tak ada Tok Guru mari atas bumi kawan ni dia kata. Tak. Jadi atas itulah bumi tempat di mana didatangi berpijaknya para alim ulama. Hamba berjadi rasa kadang-kadang rasa rugi kita. Tok Guru bila pula boleh pergi Malaysia pula. Harapan kita lah bila ada masa semula Allah bukalah ke mana kepada kita untuk dapat menghadirkan para alim ulama di bumi Kelantan atau di bumi Malaysia untuk menjemput rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan kita mengharapkan bahawa kedatangan para alim ulama datang untuk membuka, dipanggil fatah, pembukaan kepada alam ini, pembukaan kepada rahmat Allah Ta'ala, pembukaan kepada kemenangan orang beriman, pembukaan kepada jalan-jalan kejayaan di akhirat. Dan itulah harapan kita. Dan harapan yang besar kepada kita ialah bagaimana nasihat para alim ulama ini membekas dalam diri kita. Dan semua kita ni boleh beri masa di jalan Allah Ta'ala. Harapan orang-orang markas, harapan orang-orang kerja, orang panggil orang tanggungjawab markas, orang tanggungjawab halqah, orang tanggungjawab semua ni nak menunaikan takaza-takaza ataupun keperluan-keperluan dunia yang memerlukan adanya para alim ulama, nak kepada ahli-ahlilah, pejuang-pejuang, orang-orang yang sedia untuk bermasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, seluruh pelosok dunia duk kandak ko alim ulama. Di Malaysia lah ni dia duk panggil orang keluar tahun ketiga. Mana nama tahun pertama tu tahun pertama dah. Lepas tu tahun kedua. Lah ni tahun ketiga pula. Masa setahun yang ketiga. Dengan tu jadi ya ambil kadang-kadang berasa kecilnya kita. Kecilnya kita di dalam memberi masa di jalan Allah Ta'ala. Tak adanya kita ni kemampuan dalam hati. Oleh macam mana pun kita sentiasa berharap agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita untuk berada di jalannya insya-Allah.
Kerana laghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi saja ataupun sepetai saja di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekat dulu. Subhanallah, alhamdulillah. Melana Musa. Jemaah kita sambung bayi wapsi lalu. Mana Musa. Jemaah tu duduk ya masuk dekat. Sekarang kita nak bayi wapsi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tutup guru, bapa-bapa, saudara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak daripada marang lagi semalam batu pagi ni pula dan kita dapat dengar nasihat-nasihat daripada tuan-tuan guru kita, tuan-tuan guru kita, bapa-bapa kita. Hak saya faham lah. Hak saya faham lah. Kata bayan ni daripada bapa-bapa kita tu semua tu dia minta suruh kita ni klik wak kerja belaka. Dan dia minta suruh kita ni pakat bangun buat kerja dakwah. Semua kita niat belaka insya-Allah. Kerana dengan kerja ni tuan-tuan mulia, seorang tu dia dapat jadi seorang hamba Allah yang sempurna. Allah pun nak lagu tu. Allah nak dengan kita supaya kita setiap orang ni bertanggungjawab dengan kerja agama. Dan kita dengar aku pasal daripada Pak Do semalam. Nak masuk dalam syarat jadi khairul ummah, kena kerja dakwah. Kita ni Allah Ta'ala letak pada masa khairul ummah. Zaman kita, umat ini. Tapi nak masuk dalam syarat tu kena buat kerja. Sebagaimana pada Jo Bakak pun ni. Bila dia tazkir dan Maulana Syamim tazkir dan Maulana Mufti Syahzad juga dia tazkir dalam majma' kita tu. Tanya kata siapa hak biasa keluar 4 bulan dah kaki tangi. Ramai lah. Hak keluar 40 pun kaki tangi juga.
Lepas tu hak tak biasa keluar lagi tak lama. Lama hak biasa keluar dah. Lepas tu dia tanya mana hak baru-baru, hak duduk rumah, hak tak biasa keluar lagi kan tak buat lagi. Jadi mari hak keluar saja. Berarti kamu duduk rumah ni tak ada kerja. Jadi tak lagi hak baru dak. Kalau kerja ni kena ada hak baru-baru mari sekali dengar orang lama. Dan dia tekan satu masa dalam bayannya dia tu masalah mastura. Tekan so keluar. Bawa ahli-ahli kita keluar mastura. Keluar orang-orang perempuan di jalan Allah. Supaya mereka juga dapat peluang pergi belajar agama supaya kita orang laki-laki. Ayatnya boleh pergi belajar, boleh pergi situ, pergi sini, gah satu, garwo. Dah boleh pergi jo, boleh pergi istimak. Tapi orang perempuan tuan-tuan mulia mereka duduk rumah. Tak ada masa untuk nak pergi belajar agama. Maka dia tanya, di kalangan kita ramai-ramai ni piah habis keluar mastura. Ramai juga akid angin, kat akid angin. Masya-Allah. Lepas tu dia tanya lagi kata, siapa hak biasa bawa ibu, bawa mak dia keluar mastura. Dalam ramai-ramai ni tak sampai 20 orang. Orang ribu-ribu. Mana demo ni tak ada buat kerja lagi. Sebab dia bila mastura hak kita kena usaha atas dia ni sampai 12 orang. Kalau tak silap dengar saya kak 12 orang. Orang perempuan yang akan bergantung, yang kita kena usaha dengan dia ni, usaha atas dia, bertanggungjawab atas diri orang tino saat itu 12 orang. Isteri kita, anak kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, mak saudara kita. Lepas tu anak saudara, tok kita, dia bila habis. Kerana mereka ni perlu diusaha di atas dia. Dan selama yang kita duduk dengan dia ni, katalah isteri kita lah, selama kita duduk dengan dia, berapa kali kita ajak dia, panggil dia menyata sekali dengan kita, buat halaqah Quran dengan dia. Ada tidak? Mari betul mari. Kita bakat betul, bakat baca Quran, kita betul Quran. Jadi mereka ni tuan-tuan mulia terbiar. Lepas pergi saja gitu, tak ada usaha. Tak ada siapa ada usaha tadi. Dan kalau ada orang usaha tadi, tak ramai di kalangan kita hak usaha ambil tertib, panggil tertib mastura mari masuk dalam rumah kita. Tak ramai. Jadi dia ada pagi siapa petai tempat juga ada. Biasa betul tahiyat dengan dia dak. Betul dak. Baca semaya dengan dia. Kalau tak biasa betul lagi, berarti kita tak ada kerja gapo lagi dengan dia. Ambil dia, aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya, banyak yang tersebut. Patut ambil guna kot lain. Tak ada ambil guna untuk agama. Jadi tuan-tuan mulia oleh Allah SWT, kita niatlah, niat pakai klik usaha belaka insya-Allah deh. Maulana Syamil kata, hak ada niat ni bila nak buat, belum mati ke lepas mati. Ada niat. Belum mati ke lepas mati. Kalau niat belum mati, kena buat selalu sebab mati tak tahu bila.
Jadi Allah SWT nak ambil kerja dengan kita. Allah nak ambil kerja. Allah suruh kita buat kerja. Kita tengok Nabi SAW. Dia ni makam Nabi. Turun pergi kampung, jumpa dengan orang. Jalan buat gah. Amirul Mukminin, raja. Bukan raja negeri, raja dunia. Turun jalan sekali dengan orang kampung, buat gah dalam kampung. Tuan-tuan mulia, kalau kita para baba guru-guru ni turun wagah tu geger. Geger baba wagah hari ni. Roh bas diri baba, Assalamualaikum. Atau mutakallim. Mana pala tolaah tu jadi rahbah ni. Tok pakai jadi makmum dia berdarah. Serenuk nampak tak? Baba wagah diri. Mari tuan-tuan mulia, 24 jam ni mari tengok gambar ni. Roye tak main lagi, mari tengok kusna saja. Goye main ni kena kelik usaha rumah kita. Betuk Jumaat 3 hari, paling kurang 3 hari. Walaupun dia izin kepada Tok Guru ni 24 jam. Tapi nak buat lagu mana kita kelik fikir bersama dengan makami tempat tay kita, mereka ni dah dapat bagi masa dengan agama. InsyaAllah dah. Kelik fikir, menyatak musyarak sekali dengan mereka. Disyarakat sekali dengan amalan-amalan gas dengan orang-orang kampung. Kelik dia ni aku baba mari wagah ni. Tak pergi jalan tak apa, duduk saja. Takrir. Baba takrir. Orang kampung orang panggil kata gembira, suka hati. Kerana asal kerja tu ulama. Ulama. Nabi kita ni ambil kerja. Jadi tuan-tuan mulia, untuk dapat pahala dalam keluar ni, sebagaimana Tok Imam Sabri pun baca hadis tadi, sepagi dan sepetang di jalan Allah, dan lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia. Mana kita keluar sepagi sepetang, setengah kita dengar kata, setengah kita duk dengar orang kata satu ketika. Walau tak cukup 24 jam pun, mana satu ketika kita duduk di jalan Allah. Maka lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia ni. Imam Nawawi kata lagu mana? Dia kata bukan dunia kira harga dunia. Kira harga dunia ni dak. Lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia, maknanya dunia semua ni kita milik kita jual, lepas tu kita fi sabilillah wa habis. Dengan kita keluar sehari itu lebih baik kita lagi. Dikata tak, kerana dunia ni tidak ada nilai di sisi Allah. Dunia ni tidak ada nilai di sisi Allah. Hak dikira kata lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, iaitu segala amalan-amalan soleh yang orang duduk rumah tu duk buat amalan. Berapa ribu, berapa juta ada yang duk buat amalan rumah, dengan kita keluar sehari ni lebih baik kita lagi. Hipung segala amalan soleh orang duduk rumah, dan kita keluar ni lebih baik lagi. Jadi untuk nak dapat pahala tuan-tuan mulia mudah. Dah keluar sehari pun boleh pahala dah. Tapi untuk nak dapat sifat dakwah, sifat seorang dai ni tuan-tuan mulia kena korban. Kena ambil diri kita duduk dalam kerja. Ambil diri kita turun dalam medan, baru kita ni dapat sifat dia. Salah satu daripada sifat dai tuan-tuan mulia, istiqamah.
Kita biasa dengar nasihat di markah Jala, dia kata jadilah kamu hei orang dakwah sebagaimana matahari. Ambil sifat matahari. Siapa masa je pukul ni dia naik. Pukul ni petang dia turun. Istiqamah dia dengan masa hak dia naik turun. Walau manusia kata jangan turun lagi lah. Dek jemur tak kering lagi ni. Kain tak kering lagi, padi hak dek jemur benar tu tak kering lagi, jangan ada turun lagi. Nak guna panah dia untuk jemur, dia kata tak boleh dah siapa masa. Nak turun. Ni nak kelik ni kalau pergi boleh 2 jam lagi tak ada dah ni. Sebab apa siapa masa kelik dah. Kelik dah. Nah. Tapi hak saya matahari naik pukul ni pagi, turun pukul ni petang. Kalau naik. Hak naik tu lambat sikit kita. Nah. Orang duk tidur kata jangan ada naik lagi lah. Tidur tak puas lagi ni. Jangan ada naik lagi. Naik pukul 9 kali tu. Ayat tak boleh dah pukul ni kena naik. Kita kena jaga istiqamah insya-Allah dah. Jaga istiqamah kita. Hak 24 jam pun tak apalah, wis sempurna. Dah wis sempurna istiqamah itu. Satu daripada sifat dai kena seperti mana hujan. Hujan ni kata Amalia dia turun tak pilih tepat dan tidak tentu masa. Walau dalam laut tempat air yang banyak dah sekalipun dia turun juga. Kita biasa dengar bayan Maulana Tariq Jamil. Dia kata di dalam laut ni ada satu kepah. Satu kepah yang tunggu nak makan air hujan untuk nak jadikan mutiara. Jadi apa? Kaimuk. Jadi mata mutiara tu. Lulu. Jadi dia tu melalui makan air hujan. Kita tak tahu kata Allah Ta'ala turun apa air hujan dalam laut air banyak dah. Gitu orang atas bukit ni. Orang nak nani, orang nak buat. Turun kot ladai, kot labendai kot tu. Dah, dia turun semua. Maka dai setiap orang tuan-tuan mulia kena pergi jumpa. Dan lebih lagi kampung kita. Kita kelik ni setiap orang duk menunggu-nunggu tok guru kelik keluar mari nak pergi jumpa siapa. Karkon tempat teh ni. Hari ni babo nak ajak khususi mana. Atau kita orang karkon nak ajak babo pergi khususi, atau babo nak ajak karkon pergi khususi orang dalam kampung. Jadi Maulana Syamim dia tekan masalah bagi masa. Di bakak ni. Hak saya dengar hak tertarik Mufti Syahzad dia bayar kata cara bagi masa kepada agama, kepada masjid ni kita cari masa hak luar hak kita. Dia kata ahli KJL kalau dia cuti 2 hari seminggu, sehari dia bagi masa untuk agama. Seminggu sehari, sebulan 4 hari, setahun dia boleh 52 kali, 52 minggu bagi masa untuk agama. Dia tak paling mudah. Pak kita orang tu guru berapa jam kita luar, kita bagi masa. Katalah sejam hari atau sejam seminggu, setahun kita boleh berapa kali? 52 kali bersama dengan karkun tempat teh kita. Itu hijau tuan-tuan mula ya Allah Ta'ala nak dengan kita. Itu nak ada sifat. Dan setiap orang, setiap buah rumah kita boleh naik belakang. Bukan naik pergi berdoa, nasi puluk, naik doa puluk dia dak, naik pergi kecek agama. Salah satu daripada sifat dai, sifat bombing. Bombing tuan-tuan mulia, sabar dia. Ikut dia nak cakur, nak buat gapo tadi dia sabar. Dai kena sabar tak mau dai. Sebab dia ada ujian tak mau dalam kita usaha agama ni ada ujian.
Demo nak buai najis pun tak apa, demo nak tahu siapa pun tak apa, demo nak cakur, nak gali dalai setara mana pun dia sabar. Jadi tuan-tuan mulia oleh Allah SWT, untuk dapat sifat dai ni kita kena kerbe bagi masa. Kena kerbe diri kita turun dalam media hijau. Kita kena jadi sebagaimana matahari, istiqamah masa kita. Jadi sebagaimana hujan sentiasa bagi rahmat kepada manusia. Jadi sebagaimana tanah, sabar, tekun, sabar. Dan satu sifat yang akhir tuan-tuan mulia, jadilah kamu hei orang dai sebagaimana gunung. Gunung. Bukit lain, gunung lain dah. Gunung batu. Jadi jadilah kamu sebagaimana gunung. Tak bergonjeng, marilah ribut, marilah angin setara mana pun. Kemah. Tak kesal dengan suasana, tak kesal dengan keadaan. Jadi tuan-tuan mulia oleh Allah SWT, itulah kita kena klik usaha di atas. Harap orang kampung kita ni dengan tok guru, masya-Allah. Dia duk menunggu-nunggu, duk menanti-nanti bila bapa nak mari buat gas sekali. Bila bapa nak mari nasrah bayar Jumaat 3 hari. Dia duk tanya-tanya. Dan dia nak minta tak gamak. Sebab kerja ni kerja hak bapa dah. Nak royak kau lebih lagi. Kata pandai-pandai pula. Dan dia suruh kita fikir, tuan-tuan mulia, gapo pelajar mahalah. Makna pelajar yang pergi ngaji pas kelik duduk rumah. Pelajar ulai kelik duduk rumah. Kalau hadut madrasah, insya-Allah dia ni duduk dalam tertib pengajian, tertib tarbiyah ni ada dah di madrasah, di pondok masing-masing. Kalau pelajar tahfiz, dia ada program banyak kem kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala tumbuhkan hafiz ni melalui ibunya dakwah. Dia beranak daripada dakwah. Jadi tahfiz ni dah dakwah belaka, keluar belaka. Waktu hak bahagian tahfiz, dia mereka duduk dalam tertib. Hak terbiyahnya pelajar mahalah. Orang panggil pelajar hak pergi ngaji tak kira sekolah saungsai ke atau sekolah akademik, sekolah saman saja ke, tak kira. Jadi klik duduk rumah. Sejik tak hari. Sejik tak hari. Ada bunyi motor derah atas-atas tu, foto dah. Kat tengok, budak ni. Anak siapa? Kat kata gitu. Maka dia suruh ambil berat. Di atas pelajar-pelajar ni. Kena pergi khususi mereka. Dia ada asah. Dah ilmu dia ngaji di pondok, ngaji di sekolah. Kelik mari di rumah, semai jemaah tak hari, asah dia ada. Maka dia suruh fikir atas pelajar ni. Bahkan jemaah-jemaah pelajar kalau keluar, orang tua pergi usaha sama orang tua, pelajar ni pergi usaha sama pelajar. Pelajar mana? Pelajar mahalah tu. Kalau dulu kita ingat masa duduk pondok, nak keluar tu cari masjid yang dekat dengan pondok supaya nak pergi masuk usaha dalam pondok tu. Lah ni dak, dia suruh giduk sejik kampung. Sejik di kampung. Tak usah ada pondok. Sejik di kampung, lepas tu pergi usaha sama-sama pelajar mahalah. Pelajar hak duduk di rumah, hak pergi pagi petang kelik, hak ulai ngaji tu, pergi usaha atas mereka. Jadi kata dia, pelajar mahalah ni lah paling bahaya sekali. Karena dia ni orang cidik. Kalau dia pergi, dia mau heret pergi kepada jalan tak molek pun, dia tinggi cara tak molek dia. Kalau heret pergi kok molek pun, dia tinggi cara kok molek dia. Sebab dia orang cidik. Dia orang mengaji. Jadi tuan-tuan mulia oleh Allah SWT, kita kena buat azal dan buat azal niat dan dengan sungguh
Dan kita semua ni nak klik buat usaha belaka insya-Allah. Dah klik mulagah di kampung kita atau dalam pondok kita. Nah, mula taklim. Nah, dia tekan taklim. Semua ni kerja belaka untuk nak dapat yang panggil kata ubahkan umat ini dan suasana. Nak ubahkan umat ni dengan suasana dan suasana dengan melalui amalan-amalan dakwah. Sebab mana kita tengok luar-luar negeri, nah, yang mereka hidup abadi dengan cara sungguh-sungguh. Macam mana orang-orang semaya di masjid dia. Ini kerja. Sebab tu kita pakai azab belaka insya-Allah dah. Untuk sekadar ni saja. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna kunna minal khasirin. Rabbi warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سواء لمن اهتدى اللهم ارحم محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم افتح أبواب هدايتك اللهم افتح أبواب هدايتك اللهم افتح أبواب هدايتك اللهم إنا نسألك ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekarang kita lepas pada maya sunat isyarak kita mesyuarat dan jemaah. Kita partai tak apa dia ada hajat ke apa. Jemaah kita ada mesyuarat pula dan ada kakuzari. Terima kasih apa? Jadi saya ni wakil jemaah lah. Terima kasih banyak pada Red Partai dan tu email ke makam masjid sini yang naik sini dan mana tu bantu jemaah dan semualah orang soco dan orang tanggungjawab dalam kawasan ini jemaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi balas bagi keberkatan dalam hidup maju jaya dan masjid ni kau maju lagi dan di akhirat insyaallah Allah Ta'ala bagi ganjaran dengan syurga Firdaus dan kita semua dapat jumpa di akhirat dalam syurga Allah Ta'ala insyaallah.